Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami merupakan pelajar daripada program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kesusasteraan Melayu semester kelima tahun ketiga Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sebelum saya memulakan sesi temu bual pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Irfan Zafri bin Ismadi. Di sebelah kiri saya Nur Azliza binti Sudin. Di bahagian kanan saya Azizi Jirin. Dan yang terakhir sekali Nur Fazira binti Adnan. Jika cikgu bersedia, kita akan mulakan dengan segmen pertama. Silakan. Cikgu boleh perkenalkan diri dulu lah, macam ceritakan latar belakang pendidikan awal cikgu di mana. Okay. Nama saya sebenarnya Ahmad Zaini bin Sulong. Ahmad Zaini bin Sulong. Bapak saya orang Pahang, mak saya orang Selangor, dan kami berpindah ke Felda Gedangsa, dekat sini kan. Jadi saya anak Felda. Cikgu orang Perak. Jadi saya anak Felda, orang Selangor sebenarnya. Tapi saya pendidikan saya di sekolah rendah di Felda Gedangsa, darjah 1 sampai darjah 6. Kemudian sekolah menengah kami di Felda Kampung Suharto sekarang ni, tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Kemudian saya ke Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Kubu Baru, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ya, jadi itu pendidikan sekolah saya. Dan sebenarnya selepas SPM saya bekerja di Pelabuhan Kelang sebagai kerani perkapalan. Itu. Jadi entah macam mana hati itu tergerak nak memohon maktab perguruan. Saya mohon dan dapat, dan saya belajar ataupun melanjutkan pelajaran dalam bidang pendidikan di Maktab Perguruan Muhammad Khalid Johor Bahru. Sekolah pertama saya berkhidmat ialah di Sekolah Kebangsaan Seri Besar Sungai Perak. Tahu kan? Maknanya itu adalah sekolah pertama saya mengajar, dan segi latar belakang kerjaan saya bermula di situlah, dalam bidang pendidikan. Cikgu, untuk saya nak tanya, dah berapa lama cikgu berkhidmat sebagai seorang guru? Sebenarnya saya dah bersara pada 2021. Dah 4 tahun dah. 2021. Dan saya dah berkhidmat dalam saya berkhidmat sebagai guru ni, sebenarnya kalau ikutkan tempohnya, jumlahnya lebih 36 tahun, 37 tahun. Saya mengajar di sekolah rendah selama 12 tahun. Kemudian saya sambung ke peringkat ijazah di IPSI. Maknanya saya anak kandung bermula dari IPSI. Anak kandung seluruh beriman. Maknanya Institut Pendidikan Sultan Idris, IPSI tahun 1997. Kemudian saya sambung ke peringkat ijazah dan habis pada tahun 2000. Jadi maknanya saya ni adalah guru yang berada di, orang kata, daripada sistem pendidikan yang dulu kepada sistem pendidikan yang sekarang, middle, tengah-tengah tu, saya melalui semua proses daripada KPSR dan semua sekali KPSM dan seterusnya. Ya, ada satu kelas saya cuba sekolah baru, saya masuk kelas tu semua tak minat matematik, tembak. Saya test yang mudah je. A tambah A berapa? A tolak A, X tambah Y. Di situ saya dah tahu dah. X tambah Y, X tambah X, X tambah X, X satu. Coba. Ya benar. Oh, X1. Benda asli dah, benda Abang Haidar. Jadi, cikgu, kenapa cikgu tak masuk lagi kelas kami? Kamu dah ada cikgu yang baru. Cikgu tu bagus. Tak mau cikgu.
Saya rasa mau bunuh diri. Itu ayah saya ingat. Tension, sudah tension. Ayah kena marah. Bagi tolong. Sebab cikgu tak mengesan apa kelemahan diorang, apa keperluan diorang, psikologi diorang macam mana cara kita nak mendekati diorang. Tapi kalau kita dah boleh memenangi hati dia, dia akan bagi. Yang itu yang perlu kena banyak belajar. Panjang ni. Okey, soalan yang terakhir, apakah harapan cikgu pada masa hadapan tentang profesion keguruan ini? Profesion keguruan ni atau profesion yang mulia? Dua-dua. Kan? Profesion yang mulia. Tapi ada orang menjadikannya profesion ni sebagai pilihan terakhir semata-mata nak dapatkan gaji. Dan ada orang yang duduk jadi cikgu tapi masih sibuk buat kerja sampingan lain yang boleh mengganggu tugas utama dia sebagai seorang guru. Satu je bagi saya, oleh kerana tugas ni mulia, satu kerja yang sentiasa dia rahmat Allah. Budak-budak yang berjaya itu sebenarnya menyebabkan kita dapat pahala banyak. Sebab ilmu disambung itulah. Kita fikir begitu, maknanya kita tak berani nak buat silap, tak berani menganiaya pelajar, tak berani nak berdendam dengan pelajar, tak berani. Sebabnya apa saja yang kita lakukan, matlamatnya lah akhir selepas kehidupan kita ni. Jadi harapan saya lah, guru-guru ni biarlah guru-guru yang ikhlas mendidik, bukan semata-mata nakkan gaji, bukan semata-mata nakkan imbuhan, tapi nak melihat anak bangsa itu berjaya, anak-anak. Jadi ada pelajar, saya ingat ada pelajar datang, saya tengok sekali saya tahu pelajar ni, dia pandang saya tak tahu, dia tak puas hati, dia datang duduk depan saya. Cikgu tak kenal saya ke? Aku tengok muka kau sekali je aku kenal. Dulu kau macam setan. Sekarang cikgu macam orang bagus. Lepas tu dia pula cerita, betul cikgu, sebab dulu dia boleh merumpit tengah-tengah pekan tu, pakai seluar pendek, tak pakai baju. Semua orang menyembah. Jadi masa tu bila jumpa dia cerita lah, betul cikgu, masa kat sekolah semua cikgu bila buat perhimpunan, masa perhimpunan bagi ucapan, akhir sekali ayat cikgu, engkau orang tak rasa lagi satu masa nanti engkau orang akan rasa hidup ni senang ke susah. Kebanyakan cikgu cakap macam tu. Dia kata dia ingat yang itu je. Bila dia dapat satu hari dapat kena buang kerja, dapat susah, dia ingat yang itu. Jadi tak macam mana dia jadi polis yang berjaya, yang bagus. Setiap kali ada reunion ke apa, dia akan salam semua cikgu sambil menangis. Itu kesan cikgu. Macam mana cikgu didikan. Ada satu hari saya pergi kedai, restoran. Kebetulan tu hari guru, penuh, kedai mamak tu penuh. Saya nak duduk, tak ada tempat. Ada satu orang budak duduk, depan dia kosong. Cikgu, main dulu sini. Macam mana aku tahu cikgu? Dekat baju cikgu ada pen merah, pen biru. Menunjukkan cikgu. Jadi bila saya duduk depan dia, dia bercerita, cikgu, saya dulu ni nakal. Adik-adik saya 14. Selalu gaduh. Lelaki semua. Di sekolah cikgu semua dah tak larat dah. Nak tegur, bagi pemain. Tak lu. Sebab di rumah pun lagi teruk daripada di sekolah. Jadi satu hari dia kata, guru disiplin panggil saya masuk bilik disiplin. Dia tutup semua pintu dan tingkap. Ini dia cerita. Lepas tu
Cikgu tu kata, kau lelaki, aku lelaki. Aku nak tanya apa kau nak datang sekolah. Kalau kau rasa nak tumbuk dengan aku, mai sekarang tu tumbuk. Itu cara last lah. Kalau sekarang ni cikgu tu masuk penjara, tapi masa tu pendekatan cikgu tu macam mana? Masa tu lah dia akan cakap. Dia kata cikgu tu buka baju nak ajak tumbuk. Ambil cakap. Sudahnya apa yang cikgu cakap, nasihat pun, marah ke apa semua meresap. Baru dia fikir. Ada orang memang nak jadi cikgu tu sebab jiwa dia nak mendidik. Dan ingin lihat pelajar berjaya. Jadi guru ni bila dia melaksanakan tugas, dia berada di tengah-tengah antara keperluan tugasan dia dan juga keperluan pelajar. Dalam masa yang sama, ibu bapa pun menunjukkan hak dia pada anak dia. Sebab itu jadi cikgu ni bukan macam kerja kilang, menghasilkan barang yang orang kata sama saja bentuknya, berdasarkan kepada sumber yang sama. Jadi cikgu ni mungkin dia dapat pelajar daripada latar belakang yang berbeza-beza, berlainan. Pengetahuan sedia ada pelajar tu pun mungkin berlainan. Samping itu juga faktor sosioekonomi pun boleh menjadi penyebab sukarnya cikgu nak menyampaikan ilmu. Jadi cabaran bukan setakat tu je. Ada juga pelajar yang jadi masalah sebab guru ada. Tak boleh nafikan sebab guru. Saya pernah bila saya jadi mentadbir, saya ronda cikgu main handphone, budak bising. Kita tahu cikgu yang rujuk handphone untuk dapat bahan dengan cikgu yang pelajar bising. Saya tak boleh tengok. Dan benda tu berlarutan orang yang sama contohnya. Dan satu hari ada pelajar jumpa saya dengan kawan dia yang menangis. Gaduh. Saya tanya kenapa? Kenapa kawan awak ni menangis ni, kenapa? Dia malu cikgu. Kenapa? Tadi dalam kelas kawan-kawan gurau tarik seluar dia. Lepas tu tarik seluar, tak pakai sependa. Satu kelas nampak dia malu, dia menangis. Cikgu ada? Ada. Cikgu buat apa? Main handphone. Siapa? Sebut nama. Itulah orang cikgu dia. Jadi maknanya pumas hati. Cabaran untuk jadi cikgu tu banyak dan macam-macam. Kalau saya nak cerita, macam-macam cerita ada. Bukan cerita saya je. Yang saya hadapi pun ada. Yang kawan-kawan saya hadapi pun ada. Sebabnya cikgu ni bila dia masuk bilik guru, dia akan tanya, Ramli ni, dia jadi macam ni. Cikgu lain pun, ya. Jadi cikgu akan bertindak sebenarnya. Tapi pelajar tak tahu. Sebab itu kadang-kadang pelajar ada salah tanggap pada cikgu dia. Bergaduh, bertumbuk, ajak cikgu ni, cakap macam-macam ke cikgu. Ramai pelajar maki cikgu ada. Saya tahu. Saya ada sejarah saya sendiri. Sebab itu bila saya bertindak pada pelajar, saya selagi saya tak nampak betul-betul dia buat kesalahan tu, saya tak akan hukum. Contoh, saya sensitif dengan bau rokok. Kalau bangunan bawah, tandas, saya tingkat 2 tu, saya bau. Rokok budak-budak ni. Saya pergi tandas. Saya masuk tandas, dia orang duduk dalam grup tu, ada asap tengah-tengah. Kau rokok ni, asap ni siapa punya ni? Bukan cikgu, ni bukan rokok kami. Kami tak berokok pun. Ini asap tadi orang tu dah keluar dah. Saya tahu dia merokok kan. Saya tak tangkap. Saya tandak selagi saya tak nampak. Sebabnya, perkara yang paling pantang bagi pelajar, apabila cikgu menghukum secara silap. Jadi, cabaran banyak. Kena kreatif. Kena bertanya pada ramai orang. Pada guru-guru pengalaman.
jangan guna satu kaedah je, ataupun jangan ego dengan apa yang cara kita nak garang-garang. Kita boleh ubah garang ke ikut keperluan. Dan sekarang ni kena jaga tindakan supaya jangan sampai kena dakwa di mahkamah. Itu je. Sebab banyak peraturan-peraturan yang melindungi pelajar, dan pelajar-pelajar ni pun sebenarnya perlu nakkan perhatian je. Kalau kita pandai menyelami masalah dia mesti ada masalah. Kita boleh selesaikan semua tu. Jangan melenting. Paling rugi bila pelajar bising dalam kelas, kamu menjerit. Diam! Memang tak diam. Tak betul. Budak tu akan sentiasa diam bila cikgu menjerit suruh diam. Lepas tu dia bising balik. Letih. Jadi boleh. So, habis kan? So, saya harap bukan sekadar temu ramah, saya nak bagi banyak cerita. Saya nak bagi nasihat. Kamu ni ada cikgu. Dan juga pengalaman-pengalaman yang banyak lagi yang kalau kamu tanya orang lama pelik-pelik berkaitan pelajar ni. Cuma satu perkara, bila kita dapat selesaikan masalah tu, satu orang kata hadiah istimewa untuk kita. Itu je cikgu nak, itu je. Sebab itu sekarang ni kalau saya tengok, kadang-kadang rasa ni juga, pelajar yang kita ni dia berjaya, tengok kita pun tak nak, tapi kena tahan lah. Jadi saya ucapkan terima kasih, Abian. Semoga cerita saya ni akan jadi panduan. Nanti ada orang lain tengok. InsyaAllah tengok. Jadi jadi panduan. Saya juga sedikit nasihat. Sebenarnya banyak lagi kamu tanyalah. Supaya tujuannya supaya jadi guru yang bagus. Kita nak melahirkan insan yang baik. Lepas tu generasi itu akan mewarisi apa yang kita ada. Kadang-kadang bila saya ada peringkat umum ini, risau. Apa yang saya bagi luar ada silap, menyebabkan pelajar ni jadi begini, dia hidup dia jadi begini, dan itu menjadi satu kekesalan sampai mati sebenarnya. Sebab itu ada seorang guru, nasihat saya, guru lama, umur dia sekarang pun dah 80 lebih. Dia kata, Zaini, engkau kena ingat satu, jangan besok engkau nak pencen, besok nak pencen ni. Tiba-tiba hari ni baru engkau teringat, apa aku dah ajar budak-budak ni. Selama dia jadi cikgu, dia main-main tak sungguh. Nak pencen tu baru tersedar. Selama ni dia abaikan tugas dia, tak sampaikan secara jujur, tak boleh patah balik lah. Dah terlambat. Jadi ada seorang guru besar, masa saya praktikal, ni cikgu-cikgu maktab yang buat latihan ni, korang kalau rasa-rasa tak boleh nak kontrol kelas, korang berhenti sekarang lah, sebelum korang merosakkan beribu-ribu pelajar. Berhenti sekarang. Jangan komplain pelajar ni nakal, pelajar ni tak boleh. Macam tu lah maksudnya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apa-apa nak sembang-sembang lain boleh kemudian. Okay? Terima kasih cikgu sebab sudi bagi nasihat ilmu cikgu kepada kami yang bakal pendidik ni. Terima kasih juga cikgu sebab sudi luangkan masa cikgu lah untuk temu bual kali ni. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Okay, tanya. Kalau kita di sini berdua, nikmati sementara yang ada. Bersandar padaku, taruh di bahu, relakan semua bersamamu. Percayalah ini saya akan lewatkan. Ku sampaikan dalam nyanyian, bergema sampai selamanya. Akhirnya
Di luar dewan, debaran kian terasa. Pengantin perempuan berdiri tenang, bersedia melangkah masuk membawa tanda cinta. Ulang beralun, tanda kasih berbalas. Mas kawin emas berkilau menjadi saksi ikatan yang bakal terbina. Atas pelamin indah, si putri duduk berteman bonda tercinta. Sumber kekuatan dan doa yang tidak pernah putus. Tangan diangkat memohon berkat. Doa kudus dibacakan suami buat isteri tersayang. Memulakan bahtera dengan redha ilahi. Kerana sebuah majlis bukan sekadar kerayan, tetapi tentang khidmat, doa dan cinta yang bersatu. Pengantin lelaki dan perempuan saling menyarum cincin. Cincin di jari menjadi lambang ikatan abadi. Semangat kerjasama menjadi tunjang daripada taklimat teliti hingga ke sesi raptai. Setiap langkah diatur demi memastikan segalanya sempurna. Di sisi balik kemeriahan sebuah majlis tersimpul 1001 cerita persiapan. Detik yang dinanti akhirnya tiba. Kehadiran keluarga rombongan membawa 1001 keberkatan, disambut mesra dengan senyuman dan bicaranya yang sopan oleh para pelajar. Langkah diatur penuh tertib, membelah dewan menuju singgasana, bagai pinang dibelah dua. Pasangan mempelai tampak begitu anggun dan berseri di atas tahta cinta, menjadi tumpuan setiap mata yang memandang. Berikut adalah rangkaian keadaan di dalam dewan. Sajian enak menanti selera, berbagai juada tradisi dihidangkan buat pengikat dan peluang, dinikmati bersama dalam suasana penuh kesyukuran. Memori tercipta di ruang foto booth, merakam tawa dan senyuman yang tidak akan pudar.